什么名？我叫亚瑟米。我必须要承认哦，每一次要做这样的一个节目呢，它的确会让我特别的害怕，因为害怕可能在节目中一开始到结束都没有办法控制自己的情绪哦。而且今天在节目中一开始就播了一些片段给今天嘉宾听了之后，他也突然间流下了眼泪。我希望今天能够控制他的情绪和我的情绪。你好，我是吉安。今天晚上的安全考古地带算是这么多年来用一种比较特别的方式来缅怀离开我们将近4年的亚斯敏阿曼。而今天的节目我相信可以回到了当初，也许有一些朋友不能够接受，在一个节目里面我突然间用马来语跟嘉宾来专访，可是对我来说，这也确确代表着我们生活在马来西亚，宽容的心每一天都应该在啊。我们面对不同的朋友，都可以用不同的语言跟大家沟通，这就是我们所谓的马来西亚人精神，不是吗？所以今天晚上，我想我会以一个比较属于马来西亚人的心态去对待每一件事情，这也是我们生活里面应该秉持的一种精神。今天节目中我们有3位朋友哦，我们一位来介绍。先来从Gaya Simin 他生前2位工作的伙伴哦，这2位工作伙伴就是跟他工作了很多年，一个呢是跟他工作了将近6个月而已。那相处的6个月当中，我相信应该有很多话想说。第一位是Gaya Simin 的公司的一位同事。他的名字叫建平，建平会以华语跟我们说话。建平你好。你好。是建平今天在节目中或许是第一次跟大家说说关于 Gaya Simin 的一切吧。OK， 对。其实我做工在6个月，真正见他的是后尾的后3个月，然后第一天见到他，他就会告诉我，Ken Peng， 你可以来帮我翻译这个《星洲日报》的 Talent Time 的副刊报道嘛。是。我就很惊讶，哇，这个很出名的导演竟然要求你翻译，对，哇。我不知道如何是好，因为我第一天见他就叫我来翻译了。他讲不用怕，我们来谈谈。你叫什么名？我叫金平。他就讲阿平啊，哎呦 ，welcome you。So 我就开始把他报道的头到尾给读了一遍。是然后他就问我。这篇报道，你有何看法？好像我很喜欢。基本上，他就是马来西亚的故事所以你当时对于Gaya Simin 他的亲切的一种对待，甚至很亲切的来扶持一个新人，对你来说，他就是一个老师一样，一个姐姐一样。对。然后过后，读完过后，我还要求他在这份报纸上签名。OK， 好，这是你跟他的第一次碰面的故事。对。那身边的这位朋友哦，他也是相当特别哦。我要转一个语言哦。Sekarang saya nak berbahasa Malaysia. Tetamu kita yang kedua, Jovian Lee. Tapi kat Facebook I nampak nama you Jovian Anak Lee. Kan? Saya banyak nama samaran. Okey, boleh memperkenalkan diri sendiri, pernah bekerja dengan Gaya Simin? Saya pertama kali bekerja dengan Yasmin masa tahun 1990. Jadi dah berapa tahun dah. So masa tu kat Ogilvy Meter. Lepas tu masa tu dia copywriter lagi. Jadi dia macam mentor lah. Mentor. Sebab masa tu saya baru join advertising. Jadi dia yang ajar banyak mengenai advertising lah. So lepas tu bila dia pergi Leo Burnett,
saya pun ikut pergi Leo Burnett lah. Sampailah 4 tahun dulu dia meninggal. Untuk pengetahuan semua, Leo Burnett merupakan syarikat yang pernah Kak Yasmin join kan. Okey, sekarang kita ada seorang tetamu yang paling khas untuk malam ini. 我先说啊，就是可能今天大家在听节目的过程中，或许会听到突然间我们这位嘉宾他可能说不下去，因为刚才进入直播室他已经开始在哭了。我希望可以安抚他的情绪。tetamu kita yang ketiga memang seorang yang selalu kita dengar nama dia dalam filem Sepet, Kubra dan juga Moksin. Hari ni saya pertama kali nampak rupa-rupanya okey. Rupa paras yang macam ni. Apa khabar Datin Okey Amal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, Datin Okey ataupun I panggil Kak Okey lah. Boleh tak kita tahu persamaan ataupun perbezaan nama Okey atau sifat Okey apabila pernah tengok dalam filem Sepet ke Kubra Moksin? Ada tak persamaan atau perbezaan Okey dalam filem dan realiti? Pertama kali saya nak ucapkan dalam bahasa Mandarin Ya, terima kasih. 谢谢大家让 Yasmin Ahmad 的精神永存世间。是，谢谢你。就是说谢谢让Yasmin Ahmad 的精神永存世间。Ya, terima kasih. Soalan Keith mengenai persamaannya, memang Kak Yasmin pilih nama saya sebagai karakter dalam 4 filem dia. Actually filem-filem tu adalah berkisar mengenai kehidupan dia, saya dan juga mak. Jadi mula-mula dia tanya semula apa nama yang patut dia pakai untuk karakter ni. So mula-mula dia pilih Melati lah, Mawar lah. Saya kata kenapa nak pilih nama bunga? Dia kata because nama kita semua bunga. So saya kata kenapa tak pilih nama saya je? So dia kata boleh juga. So kita namakan karakter tu Orchid lah. Jadi kita tak payah bayar royalty juga pada kau kan, dia cakap. So nama tu lekat lah dalam untuk filem Rabon, because filem Rabon tu berkisah mengenai abah yang collapse masa dia kena acute diabetic attack. So dia kata masa abah di hospital, dia cakap, Nya, aku nak buat filem lah, nak hadiahkan pada abah. Pasal dia lama dalam ICU, dia dalam 2 minggu. Masa tu dia pecahkan rekod di Sunway Hospital. Dia punya reading tu tinggi sangat sampai doktor kata awak dah pecahkan rekod diabetic reading 96. Tak pernah lagi sesiapa yang dapat reading sebanyak tu. Tahun tu tahun bila? Tahun 2002. Jadi dia kata saya tak tahu buat benda lain, mungkin saya buat filem untuk abah lah. So dia buat filem Rabon. Dan bapa saya dan mak saya pun suka. So dia buat filem ni hanya untuk nak sukakan hati mak dengan abah lah actually. And tak sangka yang filem-filem dia alhamdulillah banyak menang awards di luar negara dan juga di Malaysia. Sejak bila kan impian untuk buat filem? Sebab kita tahu Kak Yasmin dulu memang start dengan buat advertisement, dengan iklan-iklan kat TV kan. Masa itu pernah tak Kak Yasmin bincang ataupun berborak-borak dengan Kak Okey tentang impian dia atau mimpi dia untuk buat filem
filem yang bukan saja untuk macam bukan untuk golongan untuk orang Melayu aja, untuk semua rakyat Malaysia. Dia banyak kawan-kawan dia lepas tengok iklan dia, dia kata, Yasmin, kalau kau panjangkan sikit, dalam 2 minit ni pun kau dah boleh buat kita menangis. Iklan yang boleh buat orang menangis. Kalau kau panjangkan dalam 1 jam lebih atau 2 jam buat filem, sure kita akan banjirkan sinema. So dia kata, saya tak pandai buat filem. Dia cakap, tak apa, cuba. So dia buat skrip. Dan skrip ni yang pasal Rabon tu, dia tunjukkan pada Dato' Farid ni. Masa tu Dato' Farid is the CEO of Media Prima. So boleh tak fund filem ini? So bila dia baca skrip tu, dia suka. Dia kata boleh kita bagi grant untuk masa tu slot drama TV hari Sabtu malam 8 hingga 10 malam dia punya slot tu, dengan hanya bajet dia kurang daripada 80,000. So Kak Yasmin beranikan diri untuk shoot filem ni dalam 36mm dan filem ni dihantar ke Torino Film Festival oleh kawan dia di Singapura. So dia ni Thomas Chia ni di Singapura, dia suka menghantar filem-filem Kak Yasmin ke luar negara. Jadi Torino shortlist Rabon sebagai salah satu yang filem yang dapat ke final. So mak abah dan Kak Ros, Kak Yasmin semua pergilah. Masa tu puasa. So dia ajak saya kata tak boleh lah pasal keluarga saya kan, anak-anak saya semua puasa. Jadi dia pergi, dapatlah special jury mention untuk filem Rabon. Sejak itulah filem Kak Yasmin semakin dikenal, bukan saja di Malaysia, malah di antarabangsa. Okey, sebelum ni kan, sebelum Kak Orchid masuk ke studio ini, Kak Orchid tak pernah bayangkan Kak Yasmin pernah duduk kat sini kan? Bila awak mainkan interview yang lepas, dan bayangkan dia duduk sebelah saya. Okey, kita sekarang dengar sedutan yang pernah Kak Yasmin menerangkan sebab apa menggunakan nama Orchid untuk filem dia. Ada orang kata Orchid tu saya punya alter ego. Sebab dalam bila dia orang bertemu dengan saya, dia tengok saya macam tak suka bergaduh dan suka aman damai. Tapi Orchid tu penuh dengan kedegilan dan juga keras hati. Ada juga kebenaran dalam tu, sebab ini adalah ciri-ciri personality saya yang saya cuba pendamkan, seperti degil dan garang dan cepat marah dan tidak mempunyai toleransi terhadap orang-orang yang bersikap bodoh. So saya mungkin benda-benda yang tak dapat dikeluarkan in real life, macam saya cuba tak nak berdegil, sebab saya orang Islam mesti bersabar. Saya keluar dalam Orchid. Lagipun masa saya muda pun saya degil. Masa saya muda memang saya degil, saya syok sendiri, saya buat apa yang saya suka nak buat, tak kira orang punya nasihat. Sebab muda kan, darah muda kan. So saya keluarkan dalam. Lagipun adik saya namanya Orchid, dan watak Orchid ni berdasarkan personality saya, personality dia, dan personality mak saya. Dan saya ada adik lelaki seorang nama Muzaffar Shah, dan ayah saya Ahmad Hashim. Dalam keluarga kami, orang lelaki semua cakap dengan sopan dan suara perlahan, budi bahasa, bersabar. Tapi 3 wanita ni memang
berani sikit. Sebab tu saya pilih Sharif Amani sebab dia macam saya muda-muda dulu. 我们刚刚听过的这个段落是在2009年哦，那时候是雅斯妈妈最后一次在节目中出现。那万没想到，过了大概5个多月之后，她就离开了我们。今天会重播这个段落，我想是特别有意义的，因为说到的 Orchid 今天就坐在我的面前了。Tadi kita dengar tentang Kak Yasmin menerangkan sebab apa dia gunakan nama Orchid. Rupa-rupanya nama Kak Orchid. Nak tahu sebab sudah 5 filem yang pernah dibuat oleh Kak Yasmin. Antara filem-filem 6 filem kan, termasuk Rabun. Tapi Rabun tu memang tak ramai yang dapat menonton dia sebab dia bukan di pawagam, cuma di TV saja. Antara 6 filem yang pernah dibikin oleh Kak Yasmin, ada tak sedutan-sedutan yang pernah berlaku dalam realiti dalam hidup keluarga Kak Orchid? Kalau nak dikatakan, boleh katakan semua filem-filem tu ada kaitan dengan keluarga kami. And Kak Yasmin dia buat filem ni dia tak reka filem Kak Yasmin tu sebab pada saya lah. Dan filem ni macam kisah benar kerana ia adalah cerita-cerita daripada kawan-kawan yang rapat dengan dia, daripada keluarga kami sendiri dan sahabat andai. Dan kadang-kala keadaan di office seperti Rabun memang cerita pasal ibu bapa, kasih sayang ibu bapa terhadap ibu bapa saya. And then Sepit pasal first love dia. And then Gubra pun Muhsin masa kami kecil di kampung. Ya. And Mu'alaf Mu'alaf ya. Mu'alaf cerita pasal Jovian. Okay, I tahu. Nanti akan tanya dia. And then Talentine pun nak tanya kan, sebab kita memang curious nak tahu tentang first love of Kak Yasmin. Sebab dulu dia pernah terangkan kepada kita tentang watak Jason memang muncul dalam hidup dia, seorang penjual di CD Haram. Pernah tak Kak Orchid nampak dia banyak kawan dan macam-macam. Dia nak apa, gangster pun ada, profesor pun ada, doktor pun ada, guru. So terlampau banyak sangat lah orang yang lalu dalam hidup dia kan. So Jason ni banyak cerita yang nak diselami dalam cerita Sepit ni. Cerita pasal beasiswa, cerita pasal toleransi antara kaum Melayu kasih dengan kaum Cina sebagai hidup Kak Yasmin dia pun berkahwin dengan kacukan India, French dan Cina suami pertamanya dan suami kedua ialah bangsa Cina. Jadi cerita Sepit tu banyak yang saya sendiri pernah terjumpa orang yang berjumpa kami di airport ni. Dia kata Kak Yasmin banyak menolong saya dalam meleraikan masalah keluarga saya kerana saya berkahwin dengan seorang bangsa Cina. Jadi dia kata dia tunjuk suruh keluarga dia tengok cerita Sepit ni. Jadi daripada situ persefahaman antara keluarga dapat diselesaikan. Pasal banyak yang mengatakan kenapa nak kahwin dengan bangsa lain, tak cukupkan dengan bangsa sendiri saja. Jadi dia kata terima kasih banyak-banyak kerana membuat sebuah filem seperti Sepit ni. Sepit itu bukan saja mencerminkan cinta pertama Kak Yasmin, malah dia
menerangkan sebab kita mesti buka hati kita menerima sesiapa. Yes. Ya. Masa itu berjumpa dengan lelaki itu kan, selain menceritakan tentang perasaan dia tentang filem ini, ada tak Kak Yasmin masa itu menceritakan sedikit sebanyak tentang apa yang tak dapat diceritakan dalam filem itu? Ada tak? Sepik ni ada 9 kad ya. Kalau saya tak bawa yang uncut version untuk awak, nanti saya bagi awak lah. Terima kasih lah. Memang kita tengok Kak Pawagam sudah ada 9 sedutan sudah cut kan. Ada apa yang tidak dapat disiarkan dalam original version? Kalau ikutkan Kak Yasmin, language barrier lah dalam cerita-cerita dia, banyak yang kalau boleh lah disiarkan the uncut version tu, language lah. Language, bahasa yang digunakan, bahasa yang digunakan. Apa kata kita sekarang dengar pula Kak Yasmin menceritakan orang kesayangan pertama dia, iaitu Jason. Jason memang muncul dalam hidup dia, iaitu the first love of Kak Yasmin. Sepak percintaan antara Along dengan Itu memang pengalaman saya. Memang pengalaman Kak Yasmin. Betul. Masa saya muda-muda dulu, masa tu tak ada DVD, tak ada VCD, cuma ada VHS tape. Dan semasa tu saya ada teman lelaki yang jual VHS cetak rumpak. Dia dulu dia ada rambut yang tercancang dan blonde sebelum rambut tercancang dan blonde menjadi fashion. Kak Yasmin dengan suami. Bukan, suami saya tak jual VCD cetak rumpak. Ini boyfriend dulu. Boyfriend dulu. Masa saya muda-muda. Okay. Masih ada? Tak tahu. Nama dia Max. Bukan Jason. Bukan, nama dia Max. Kalau dia tengah dengar IFM, cakap dengan dia, saya rindu sama dia. Untuk yang tersayang. Ni jiao semo min, wo jiao Yasmin. Kalau anda bertemu dengan cabangan di jalan hidup, pilihlah kasih sayang. Itulah message semua filem saya. Lagu Cina kau boleh tahu? Lagu Cina, 咱们喺東急見到嘅日本一娃娃，動眼特別大，仲有尖尖嘅下巴，有啲似中心名，再唔係講卡，再貴又特別，直頭日本化。IFM 有情有愛，自由自在，電影甚至大公開，安全高谷地帶。我是 Yasmin Ahmad。Mega Mendung di angkasa。15999这一条热线24小时为你服务，感情问题、亲子问题、家庭问题、青少年问题、社会问题，如果你需要辅导，15999。弃婴、被虐待、深受创伤，如果你需要保护，15999。天无绝人之路，只要你愿意说出来。这里有人随时准备向你伸出援手，15999。名师早点，我是陈元凤。在多元种族、多元宗教的社会，有些话题是禁忌。这些禁忌是因为我们必须互相尊重、互相包容。如果有的人企图打破这种平衡，最终整个社会和国家都要付出成本，不会有人能够从中得利。其中，政治人物最需要关注自己的一言一行。政治的服务对象是全国人民，而不是特定的某一种人群。政治人物应该要有强烈的国家责任感，而不是做个人英雄。政治人物在选举期间应该保持政治的道德，不能够为了选举而不择手段或者是口不择言。如果政治人物能够严守从政者的道德，就不会出现很多尖锐的言论，人民也能够更安心的过日子。星期一到星期五早上8点30分，名师早点，爱谈天下事，是你的精神食粮。看 ，Good take， 很好。如果刚刚的情形不能喊看，后果会是如何？
在去停车场取车时，请随时提高警惕，不要心不在焉或是讲电话。在非繁忙时段，尽量找人陪同或要求保安陪同取车。准备好车钥匙，上车后马上锁上车门，不要开着车门或是在没上锁的情况下整理车内的东西。IFM 提醒你，关心你。一口漂亮的华语能增添你的魅力。他不止把饭炒焖掉，还被我录到啊！说好华语，魅力无比。他不仅把饭给炒焦了，还被锅烫到。欢迎你加入魅力男女的行列。电影绅士大公开。马来西亚电影应该要像马来西亚的食物一样，不能只有一道nasi lemak，也可以有popiah、肉骨茶、印度煎饼等等。电影绅士大公开，安全考古地带，我是何宇恒。安全考古地带，我是何宇恒。每一年的农历新年，他用感性的故事告诉我们过年的意义。在他的电影里，有一个动人的女生，名字就叫 Orchid， 而在现实世界里 ，Orchid 又是谁呢？ Jason dengan Orchid bersama di tempat yang cantik, ada anak bersenda gurau. Jangan fikirkan kenapa dan hanya rasakan. 配合9月15号即将举行的已故导演 Yasmin Aman 逝世4周年纪念放映会，在9月8号星期天晚上9点15分。安全考古地带，吉安邀请了嘎 Yasmin 的亲妹妹 Datin Orchid Ahmad， 将与你亲自述说姐姐还没说完的马来西亚故事。Kau pergi， 你叫什么名？我叫亚瑟米。今天在节目中，我们要让大家听到一般上都是不断的在重温每一年啊，尤其是每一年来到了7月、8月、9月，都会让大家听到。嘎亚斯敏曾经在节目中留下的每一段话，而今天我们就转换一个方向，让他生命中的曾经出现过的3个人哦，包括他的妹妹就是 Datin Orchid， 还有他的这个工作伙伴就是静平，另外一位 Jovian，Jovian 他有特别跟我说啊，不要说的太白，好，我就说的比较隐藏一点点。Jovian 是 Yasmin Ahmad 其中一个非常重要的一位曾经生命中出现过非常重要的一位人物，而且其中有一段故事是关于他和 Yasmin 之间的。Okey, tadi Kak Orchid ada menerangkan ataupun mengungkitkan sesuatu yang kita tahu tidak tahu kan. Rupa-rupanya filem Mualaf ada berkaitan dengan Jovian. Halo Jovian. Halo. Minta maaf saya tak boleh cakap Cina. Tak apa. Jovian, adakah filem Mualaf ada sedikit sebanyak cerita dalam tu tersirat sesuatu ataupun tersurat yang berkaitan dengan Jovian? Ada bahagian macam yang dia kata jom kita pergi makan Japanese food. Sebab lepas pukul 9 ada 50% diskaun. Itu pengalaman Jovian dengan Kak Yasmin? Juga sama dengan sebab saya suka orang suka perempuan tudung labur pakai telekung. Berapa lama Jovian kenal Kak Yasmin? Sejak tahun 1990, masa dekat Ogilvy. Bekerja ataupun rakan sekerja? Rakan sekerja dan juga kawan baik. Tentang filem Mualaf kan, masa itu Mualaf hampir-hampir tidak dapat ditayangkan. Boleh ceritakan masa itu tahu tak filem tentang filem itu hampir tidak dapat ditayangkan? Memang saya tahu. Yang sebab rasmi yang Yasmin kata kenapa tak boleh tayangkan, dia kata sebab censorship board tak lulus. Tapi sebenarnya banyak sebab dia lah.
ada yang dia tak cakap. Faham tak perasaan dia masa tu? Perasaan dia actually yang dia tak tunjuk tu pada banner Mualaf tu dia memang ditulis, dia kata the film that Malaysia might never get to see. Yang tu sebab Yasmin dia kan terror marketing. Yang tu sebahagian dari macam marketing taktik lah. So that like orang apa tu nak tengok tapi tak dapat tengok. So build up the yang tension tu lah. Bukan saja ada restriction, tapi juga dia tahu macam mana yang how to buat yang terbaik untuk keadaan yang tak mengizinkan dia. Selepas menonton Mualaf, ada apa sedutan ataupun adegan yang Jovian sampai sekarang teringat-ingat lagi, ataupun adegan mana yang Jovian terasa macam sesuatu yang begitu bermakna dalam pernah berlaku dalam hidup Jovian? Yasmin dia bukan saja teman sekerja lah. Dia kawan baik. Sebab saya ni banyak mental problem. Banyak isu lah. Sebab masa saya kecil, saya kan agak nakal lah. So dalam misalan sebab saya tak selalu dapat apa tu mengigau, nightmare. Sebab saya tak dapat maafkan mak saya. Sebab kan saya nakal, cara dia hukum saya, dia agak teruk sikit lah. Pernah sekali sebab saya nakal, saya tak lulus peperiksaan. Lepas tu tak nak belajar, dia bogelkan saya. Lepas tu dicampak di jalan raya. Lepas tu dia bawa kereta lari. Memang sedutan tu dalam filem itu benar. So masa I first kenal Yasmin, sebab dia tahu saya ada masalah, tak boleh nak lupakan peristiwa tu. Jadi dia kata, bestnya saya nak buat filem tentang benda ni. Sebab Yasmin dia kata kehidupan sebenar, dia punya insiden lebih terror dari benda yang direka. Jadi masa kita kerja dengan dia pun, kalau kita buat skrip Petronas, dia selalu suruh kita ambil dari pengalaman hidup yang sebenar. Jangan direka-reka. Sebenarnya yang banyak skrip Petronas tu yang asal dimulakan Yasmin. Lepas tu sebab dia sifat dia sangat pemurah, dia open peluang untuk buat skrip kepada semua orang. Tak kira sama ada you setiausaha ke, resepsionis ke, traffic controller ke, copywriter ke, semua diberi peluang untuk buat skrip. Lepas tu dia bawa kita sekali pergi present pada klien. Maksudnya dia akan dengar cerita semua orang, tak kira dari rakan sekerja ke ataupun orang-orang yang mungkin kita selalunya tidak faham tentang hidup mereka. Yang skrip tu dia memang suruh misal kata sekretari dia, dia setiap kali ada perayaan, katakan Hari Raya, Deepavali, Raya Cina pun, dia suruh semua staff datang kat bilik dia. Lepas tu bagi cerita hidup dia. Lepas tu dia kata, okey, yang ni saya suka, yang ni saya suka, yang ni suka. Okey, tuliskan macam cara you tulis cerita. Jangan tulis cara skrip. Lepas tu dia, lepas kita dah tulis, dia tengok, okey, jom kita tunjuk kat klien. Lepas tu bukan dia yang present, dia suruh orang yang
yang mengalami pengalaman tu ceritakan pengalaman tu kepada klien terus. So lepas tu klien pun terasa feeling tu. Cara Yasmin buat presentation dekat Petronas, dia ada satu larangan, tidak dibenarkan buat storyboard. Sebab dia kata storyboard tu bukan real. Dia nak orang yang mengalami pengalaman tu ceritakan semula apa yang berlaku pada dia. Sebab tu bila you tengok cerita Petronas dulu, feeling dia ada sebab dia memang real. Rupa-rupanya memang dari pengalaman semua orang. Ingat sebab dulu kan kita tengok iklan memang tertanya-tanya sebab apa Kak Yasmin boleh faham semua orang pemikiran, ataupun walaupun Kak Yasmin daripada bangsa Melayu kan, dia faham sangat tentang orang India, orang Cina. Kak Orchid, selalu kita tertanya-tanya, Kak Yasmin seorang yang tabah dan juga open-minded, boleh ceritakan tak sifat Kak Yasmin, sebab apa dia suka sangat selalu bergaul dengan orang yang berbagai bangsa? Ada tak dia ceritakan dengan kepada Kak Orchid? Itu memang sifat kami daripada keluarga. Yes, keluarga. Mak dengan abah. Keluarga kita semua jemput segala bangsa datang ke rumah. Ada kalanya yang tak kenal pun kita jemput untuk tidur, bermalam ya. So memang daripada kecil lah itu adalah hidup resang kami. Tak kira kalau dia ni berbahasa Cina, dia tak boleh datang ke rumah, tak macam tu. So kita semua ramai kawan yang boleh datang bila-bila masa, boleh makan, minum, gelak ketawa, bermalam, berapa malam pun tak apa. So rumah tak pernah sunyi. Ada tak adegan iklan dalam Petronas ke, dalam TV ke, pernah tak adegan yang pernah berlaku dalam keluarga kamu? Ada. Iklan yang mana satu iklan yang dia ni yang dilakonkan masa tu Mohsin punya promosi. Yana yang lakonkan Watak Orchid. Saya satu hari saya beritahu Kak Yasmin, anak saya balik, English dia tak dapat 100% tau. Dia nangis. Masa tu dia darjah 1. So dia kata, saya tengok keputusan dia dapat 98, dia nangis. Saya kata, kenapa nangis? So saya tengok balik kertas biasa dia kata I dash rambutan. Jadi dia punya jawapan semua dah dibagi. Thank you, welcome, don't like. So yang lain semua dia dah jawab. Jadi tinggal don't like, I do not like rambutan. Tapi rambutan adalah buah-buahan yang paling dia suka. Jadi dia tulis I like rambutan. Sebab itu dia dapat salah. So jadi Kak Yasmin guna itu untuk buat skrip advert dia masa di sekolah. Okey, malam ni kan kita berborak-borak di sini, tapi I rasa macam 1 jam tak cukup lah. Banyak lagi kita tak terangkan. Boleh tak next hour Kak Orchid dan juga Cipeng, Jovian tunggu 15 minit lagi selepas berita, kita nak tanya lagi sebab kita ada kawan kat FB kan nak tanya soalan tuju kepada Kak Orchid. So mungkin lepas ni kan kita berjumpa lagi. Apa kata kita dengar sedutan Kak Yasmin menceritakan sebab apa selalunya kita tanya-tanya orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, bangsa lain, kita selalu tertanya race
apakah perkauman, tapi bagi Kak Yasmin dia ada jawapannya yang tersendiri. Bila kita buat Deepavali pun ada orang India yang mengatakan kenapa, macam mana boleh faham masyarakat India. Tapi bagi saya kan, kalau kita fikir mendalam tentang sebuah masyarakat, tak kira kaum lah kita dalam akhirnya kita akan menyedari bahawa manusia semua sama. Yeah. 跨界